Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Buat pertama kalinya saya akan berkongsi satu doa, satu amalan daripada Imam Syafi'i, iaitu satu yang kita sebut sebagai ruqyah, bacaan ketika kita sakit, yang diamalkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga setengah ulama kata betapa hebatnya doa Imam Syafi'i ini, sehingga kan tak perlu kepada doa-doa yang lain atau bacaan ruqyah yang lain. Setengah yang lain kata pula doa ini cukup kuat. Sekiranya tabib ataupun doktor sampai putus asa, tak boleh nak berubat dah, doktor kata aku sampai sini saja yang boleh, aku pun tak tahu, aku cek-cek semua elok belaka, tapi masih lagi orang tu duk kata sakit, tes darah dia elok pun, tes jantung dia elok pun kan, tapi masih dia kata aku duk sengah sakit ni, apa kata elok kok mana. Maka doa Imam Syafi'i itu, siapa yang dan yang tak dan dengar saja, bunyinya iaitu bismillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim uskun ayyuhal waja' sakantuka billadhi yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biiznih innallaha bin nasi la raufur rahim. Ini salah satu daripada doa Imam Syafi'i. Dia ada satu lagi, yang ni dululah, supaya kita dapat ingat dan kita boleh amal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kat kita kesembuhan, atau kat siapa-siapa, elakkan daripada berbuat khurafat dan syirik. Jangan sekali-kali. Setengah orang bila dia tertekan, dia akan pergi carilah yang dulunya dia kata aku tak mau mati dalam keadaan syirik khurafat, aku tak mau. Bila dia tersepit, kat situ juga yang dia pergi. Jangan kita tak mau. Gadaikan akidah kita di saat bila kita tertekan. Ni doa Imam Syafi'i. Boleh ingat tak? Saya ulang sekali lagi sebelum kita nak mula kitab Bidayatul Hidayah. Bismillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim uskun ayyuhal waja' sakantuka billadhi yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biiznih innallaha bin nasi la raufur rahim. Kita baca kat tempat yang sakit, tembus, baca kat ayat, jangan baca tak buka, tutup botol ni, terbuka, kita baca. Macam-macam cara kita boleh buat. Kita baca, kita embuh kat tempat sakit, atau kita baca kat ayat kita buat minum, atau kita baca dekat satu ayat yang agak banyak untuk kita jurus mandi. Baca dekat minyak zaitun, keumpama minyak habbatus sauda untuk kita sapu dan sebagainya. Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah. Sini memang cukup mudah. Sekali habang angguk belakang. Angguk tahu, angguk tak tahu, itu saya tak tahu apa. Boleh pakailah juga.
Baik, jadi kita sambung kitab Bidayatul Hidayah. Tak apalah, bila-bila ada kelapangan dan masa lagi, kita ulang ke, kan? Kita bagi elok-elok. Kan? Ini habuan, kan? Muqaddimah kita untuk pagi ini. Jadi kuliah kita yang sebenar iaitu berpandu kepada kitab Bidayatul Hidayah, susunan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sampai ke surah apa? 15. Yang kedua iaitu adab-adab masuk ke dalam tandas. Ada adab apabila kita nak masuk ke dalam tandas ni, nampak Islam ni cukup hebat sempurna. Kan, kat sini pun ada adab dia. Dan beberapa adab yang perlu kita ketahui. Apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Masuk ke dalam tandas ini mesti kena ada tujuan dia. Yang tujuan itu munasabah. Jangan tidak ada tujuan langsung, saja-saja nak masuk, tak boleh. Masjid, surau, saja-saja nak masuk, insya-Allah hang boleh pahala lah. Apabila kita ni, khususnya orang Islam, bila nak masuk ke tandas, mestilah ada tujuan yang tidak mencanggahi agama. Masuk di sini iaitu untuk kita buang air kecil, air besar lah. Kan? Dia sebut pada bab yang kedua ini. Maka hendaklah bila kita nak masuk dengan tujuan itu, mulakan dengan kaki kiri, jangan kaki kanan. Sebab apa? Sebab Nabi ni kalau dia nak buat benda-benda yang baik, maka Nabi akan mulakan dengan tangan yang kanan. Tangan kiri untuk nak basuh, nak pegang benda yang tak elok. Yang tu. Maka ulama kata, kiyah kepada hal yang begitu, maka apabila kita nak masuk ke tandas pun samalah. Maka kita mulakan dengan kaki kiri, dan bila kita keluar, kaki yang satu lagi kita mula, itu kaki kanan. Gitu. Kecuali kalau kaki kiri tak ada. Macam mana ustaz saya nak langkah masuk kaki kiri? Itu buat macam mana? Dia kata saya lepas kat muka pintu, tak boleh. Masuklah juga dalam tandas tu. Dengan macam mana? Kaki yang ada. Kaki yang ada. Kalau tak boleh, Tuhan nak bagi tumbuh kaki kiri macam mana? Dah tak ada dah. Kan? Tak ada dah. Macam-macam sebab lah. Kemalangan ke. Kan? Siapa kerat ke. Dulu adalah. Biasa kita dengar cerita. Kan? Suka masuk tanah orang. Kan? Dua ambil buah ni. Sekali kontu dia menyorok. Hendak nak tengok siapa dia yang masuk. Siap dia bawa parang. Langkah masuk. Sop dia putih kaki. Jangan buat macam tu. Geram lah. Hang marah lah. Tapi agak-agak hang boleh terlepas ke? Kan? Dia tak tengok muka. Sop dia bagi. Betul. Yang dia tetak tu betul. Orang yang duk selalu masuk. Tapi kalau yang dia tetak tu, kaki bini dia. Aduh, suara cakup kenal. Rebah-rebah tengok muka. Bini aku. Kaki dah tak ada. Apa? Tak fikir panjang. Baik. Jadi kalau tak ada kaki kiri, kaki kanan. Kalau pakai tongkat, maka tongkat yang belah kiri, habuan ganti kaki kiri itu, itulah kaki dia. Masuklah dengan tongkat tu. Lepas tu masuk kaki kanan pula. Kalau tak, kesok masuk kau macam mana? Pandailah. Begitulah. Tapi yang ada kaki kiri, kaki kanan elok, sihat, tak ada cacat apa.
Siapa nak langkah dengan kaki kanan? Tak haram. Ini perkara sunat. Siapa hukum dia, Ustaz? Tak dapat sunat. Oh, saya ingat haram. Jangan perkecilkan yang sunat. Kan? Jangan perlekehkan yang sunat. Dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Tiba dia keluar dengan kaki kiri juga. Keluar anak tengok. Ayah, awak keluar kaki kiri juga. Anak ni dapat anak macam tu bagus. Yang tahu hukum hakam. Kan? Sentiasa pantau ayah mak dia buat apa. Lah, ayah lupa. Kan? Ayah tarik balik, masuk, keluar. Jangan duk main macam tu, merapu. Kan? Pernah duk cakap, lepas-lepas tarik. Biasalah, yang kita biasa duk dengar. Kan? Bila orang tegur, orang nak ambil tindakan, oh, saya tarik balik. Lepas. Jangan buat macam tu. Serabut pula otak orang. Kan? Roh orang ni boleh pindah ke roh orang ni, ke badan kawan ni, duk pindah-pindah roh macam tu. Ni bukan ajaran Islam. Allah Ta'ala buat manusia berapa juta orang. Berapa juta, itulah roh yang tak boleh duk kongsi-kongsi. Ni, budak ni baik. Budak ni baik sungguh, memang. Hang tak kata, aku nak kata. Tapi hang tahu tak, pasal apa budak ni baik? Ni, sembang ni. Kan, kawan ni. Sembang. Pasal mak ayah dia, yang terbiah dia, tak. Roh Ustaz Ma'ai masuk. Yang tengok muka pun nak serupa. Oh, dia muka pun nak serupa. Tak salah. Merapu macam tu tak salah. Kan? Baik, kembali. Kan? Kalau kita lajak lagi, dia pergi jadi lain. Kembali. Kan? Tengok masing-masing kitab. Bila keluar dengan kaki yang kanan, bila dah keluar dengan kaki kiri, sudahlah. Kan? Buat macam mana? Tak sengaja, Allah Ta'ala tahu. Gitu. Kan? Masuk keluar tak usah. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah. Jangan yang kita bawa itu nama Allah, termasuklah Asma'ul Husna, atau selain daripada 99 nama yang kita dah sebut. Nama Allah ni bukan 99 sahaja. Itu ada dalam sebuah hadis. Kalau kita tahu daripada beberapa hadis bahwasanya ini juga adalah nama daripada nama Allah, juga serupa. Jangan buat masuk. Kalimah, tulisan-tulisan Jawi Arab. Cuma beza dia, yang Jawi itu ada nga, ada ca, ada ga. Kan? Beberapa huruf. Maka sebenarnya dia punya rangka dia, titik je. Titik pun mai. Kemudian kita mengajilah banyak sikit. Quran pada zaman Nabi, mana ada huruf-huruf Quran? Mana ada titik? Baris pun tak ada. Tapi mereka pandai baca. Baris tak ada, titik tak ada. Kita jenuh. Baris ada, titik ada, tanda ni, buah warna lagi. Pesan tu. Hijau dengung. Nampak? Lintang pukang juga baca. Sabang. Guru Quran mau sabang. Kan? Kalau nak tampak, lenguh tangan. Kan? Tapi tak dapat fadilat apalah. Tak dapat kelebihan apalah. Guru Quran yang bengih, yang perongeh. Silap huruf tabuh. Kan? Kita tak maulah jadi guru Quran yang macam tu. Banyak kisah-kisah yang kita dengar guru Quran yang ikhlas, yang bagus tarbiyah dia, didik anak murid dia, dia pandai pula terjemah, dia bagi pula maksud ayat, tafsir. Sakan dia kata, guru ni kalau meninggal kan senang nak cari macam ni. Bukan sekat dia perbetul huruf-huruf, ajak baris sulam-sulam, dia ajak taranum, kiraan ni, dia bagi tafsir sekali. Ni dah dia sendiri pun banyak yang salah. Apa nak pukul anak murid dia? Ada guru Quran
mencarut depan Quran. Anak murid dia belah sana, Quran sama tengah, carut. Dia kerajak budak ni, orang habaq. Tadi saya bukan kata kemarin, tadi ya, baru ya. Baris bawah kata baris atas. Ni aku nak penajang, dia angkat kaki dia atas pada Quran. Orang cerita kat saya, tuan-tuan. Benda sungguh. Hampa ni satu keluarga betul-betul macam rebau. Hina nak murid dia. Lepas tu balik dia habaq kat ayah dia. Ayah, nu ustazah kata kita semua rebau. Dia bawa tongkuai, tuan-tuan. Kan? Mana yang kata kami rebau? Nyorok, tak keluar, tak berani. Huduhlah panggil guru macam tu. Maka nama-nama Allah Ta'ala ini jangan dibawa. Kemudian ulama kata selain daripada tulisan Jawi, tulisan Arab boleh. Kan? A-L-L-A-H. Itu bukan tulisan Arab Jawi boleh. Kan? Tapi kalau kan budak-budak tu kan mengaji asrama ni takut dia punya kepiah dia hilang, tulis nama dia dekat kepiah. Huruf Jawi tak boleh. Dia huruf Quran. Tuliskan Ain, Ba, Dal, Alif, Lam, Lam, Ha, Abdullah. Tulis. Kalau tulis rumi A, B, D, U, tu tak apa. Tu tak apa. Jangan tulisan Jawi kerana dia juga adalah tulisan Arab. Yang kita duk tengok, kerana kita duk bayang yang pakai kepiah. Nu yang baju ni. Yang baju Al-Madrasatu At-Tarbiyatu Al-Islamiyatu. Lihat kan? Sekolah-sekolah kan? Tulisan dia, tulisan. Sama ada Jawi, sama ada Arab. Tu macam mana pula? Kan? Tak boleh, tuan-tuan. Hati-hati. Bila nak cop baju, kan? Pesan, kami tak tanggungjawab. Dah hampa nak macam ni, pakai luang tanah. Mereka bawa juga, mereka bertanggungjawab. Beberapa tulisan Jawi atau Arab yang kita kadang tak perasan, buh dalam poket kita ke, bentuk kita buat kan, kad nama ke, kan, ni saya ni sebagai guru sekian, buat kad kan, this is my card, begitu. Tengok-tengok, ada Arab, tak sah masuk tanda. Ramai tak perasan yang tu kan. Tak kira lah, jangan bawa yang ada tu. Macam mana? Tak di luar. Nabi lah nak masuk dalam tanda, Nabi buka cincin Nabi. Sebab ada Muhammad Rasulullah. Nabi buka, Nabi tak keluar. Tak orang masuk. Jadi kita punya pun buka tak keluar. Jangan awak masuk. Jadi ulama kata sekiranya tiba-tiba dia teringat. Dia duduk dalam tanda. Tiba-tiba, ya Allah, baru teringat masa tu. Cincin dia ada tulisan Arab. Kan? Maka macam mana nak buat? Dah masuk dah. Dah buka dah. Dah mencangkung dah. Faham tuan-tuan? Duduk dalam tanda ni. Maka buka cincin, kulum. Buah dan mulut. Hati-hati jangan tertelan. Buah mulut. Kan? Anggap dia yang kita simpan. Kan? Ya tak tu, kita anggap dia sebagai tersimpan pada sesuatu tempat. Bukan kita bawa dalam tanda. Tak mulut. Begitu. Mulut boleh tak apa. Telefon. Telefon, kalau dekat sini dia tulis kat luar ni, tak boleh bawa. Tapi kalau ada dalam dia, walaupun 30 juzuk, boleh bawa. Kan? Dia tu cerita lain. Dia ada hukum yang tertentu. Kan? Jelas tulisan tu. Kan? Dia tak nama dia. Nama dia Muhammad. Mim, Ha, Mim, Dal. Muhammad. Kan? Senang. Orang tak curi. Ingat orang tak cerdik ke? Orang buang cover ni, tak ada. Lempak buat apa? Kan? Buah baru. Kita mana aku punya? Itulah yang dia punya. Orang buang. Kan? Tulis kat sini.
Kalau tulis kat sini memang tak boleh bawa masuk. Tapi apa yang terkandung dalam dia maka boleh, bukan sekat 1-2, bahkan 30 juzuk pun boleh bawa. Kan? Begitu. Ni ulama dah bahas dah. Kan? Kalau kata nak kena buh dalam mulut, fikirlah. Boleh ke? Boleh kena jolok masuk dalam mulut. Dan nama-nama rasulnya, nama-nama rasul, nama-nama nabi pun tak boleh bawa masuk. Tapi kalau dia tulis Rumi, tak ada masalah apa. Mim, kan? Tak boleh. Mim, ha, min, dai, tak boleh. Kan? Kat baju dia ke, kat kepiah dia ke, kat mana ke. Kalau M-U-H-A-M sebagainya, I-S-A, Isa, kan? Yang tu tak boleh. Yang tu tak ada masalah apa. Tulisan Rumi, tulisan Jawi, Arab, tak boleh. Saya teringat dulu, masa saya sekolah rendah dulu, saya pergi satu kenduri. Dulu, kalau kata kenduri kahwin ni, dengan balai, kan? Meriah sungguh. Tampi berah, riuh rendah, gotong royong. Lah senang bawa perut. Kan? Sampai beratok sikit, nganga, balik. Kan? Tapi dulu seronok gotong royong, riuh rendah. Kan? Meja susun, meja hidang, bawa talam. Dah pandai sendirilah. Kan? Jadi satu kenduri tu, pak saudara saya, Ustaz Haji Harun, dia main kenduri tu, saya ada dah, saya main awal. Dia main, dia tengok meja-meja yang sehari nak letak talam tu. Dia main tengok, hampa lapik serabak ni, serabak Jawi. Serabak Jawi, lapik meja. Hampa buka, aku duduk, kalau hampa tak buka, aku balik. Tu je. Mana boleh orang panggil Tok Guru. Tok Guru maju nak balik. Tarik. Suruh petugas-petugas, berapa meja yang ada. Kan? Tarik, lipat, simpan. Dia tak boleh. Jangan dok buat dosa. Kita nak berkat kenduri. Jangan buat dosa. Kan? Pasal apa? Tulisan-tulisan Jawi ini, ianya juga huruf Quran. Muliakan dia. Pasal lagi hampa nak lapik. Pas kalau kotak hampa nak tak kat mana. Buang ikut dan. Ayat ni. Kan? Begitu. Dia jaga sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dia sekarang. Dia dah meninggal dah. Tapi Alhamdulillah saya rasa seronok dengan dia ni. Sebab apa? Sebab saya dapat ilmu daripada saya kecil, sehingga dia sempat naik ke surau untuk dengar kuliah saya. Nampak tuan-tuan kan? Jadi kita dulu kecil-kecil ambil ilmu daripada dia. Kemudian sehingga dia pun duk taktis anak dia pimpin nak dengar juga kuliah saya. Begitu. Lepas dia sakit, meninggal. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan jangan pula masuk ke dalam tandas itu dengan keadaan tiada menutup kepala. Imam Baihaqi dalam kitab Sunan dia kata ini amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iaitu ketika nak masuk tandas, maka Sayyidina Abu Bakar akan menutup kepala dia. Kan? Dia kata adakah hadis daripada Nabi yang merujuk kepada amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atau jangan masuk ke dalam tandas dalam keadaan tidak berkasut, atau tidak bersandal, atau tidak berselipar, atau jangan masuk tanpa alas kaki. Kan? Tak mau. Pasal apa? Pasal ada cacing-cacing yang halus-halus yang kita tak nampak. Cacing pun banyak jenis. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi